Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari satu lagi tajuk dalam bidang bahasa seni visual iaitu kontra. Anak-anak boleh merujuk buku teks bermula muka surat 97. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk kontra ini, cuba kita perhatikan sekeliling kita. Sedarkah kita bahawa dalam hidup kita ini banyak benda yang bertentangan sifatnya. Contohnya warna hitam lawannya putih, kecil lawannya besar, tebal lawannya nipis, cantik lawannya hodoh dan juga pelbagai lagi sifat yang bertentangan. Dalam seni visual, sifat yang bertentangan ini dikenali sebagai kontra. Jadi kita akan lihat apakah definisi kontra. Kontra ini wujud apabila unsur seni digunakan secara bertentangan antara satu sama lain untuk memberikan impak atau kesan dalam karya seni visual itu. Jadi kontra ini bermaksud sesuatu unsur seni yang berbeza atau bercanggah dari segi ciri-cirinya dalam sesuatu gubahan. Kontra juga turut dikaitkan dengan penegasan. Bila kita menggunakan kadar kontra yang lebih tinggi akan mewujudkan lagi penegasan yang lebih jelas. Seperti mana kita menggunakan dua warna kontra, iaitu dua warna yang berbeza, akan nampak penegasan yang lebih jelas. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri kontra. Kontra ni digunakan untuk mewujudkan kelainan dalam sesuatu gubahan. Dari segi saiz, rupa, bentuk, warna, garisan, arah, jalinan dan sebagainya. Kita boleh melihat ciri-ciri kontra ini pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Kita boleh melihat ciri-ciri kontra pada alam semula jadi seperti mana dalam gambar kuda belang ini, yang mana terdapat kontra garisan, iaitu garisan yang bertentangan warna hitam dan putih. Kita boleh lihat juga kontra dari segi warna pada gambar buah ceri ini, yang mana kita boleh lihat kontra warna merah dan juga warna hijau. Kita lihat pula ciri-ciri kontra yang terdapat dalam objek buatan manusia seperti mana yang kita lihat dalam gambar set kerusi meja ini. Terdapat kontra bentuk, yang mana bentuk meja iaitu segi empat tepat berbeza dengan bentuk kerusi iaitu segi empat sama. Kita boleh lihat juga kontra dari segi saiz pada gambar set periuk ini, mana terdapat ada periuk yang saiz kecil dan ada saiz yang lebih besar. Kita lihat pula ciri-ciri kontra yang terdapat di dalam karya seni visual, seperti mana kita melihat kontra jalinan pada gambar bunga Rafflesia tersebut. Dan kita boleh lihat juga kontra dari segi rupa pada gambar kumbang dalam gambar rajah tersebut. Mari kita teliti pula apakah fungsi kontra. Prinsip kontra ni banyak diaplikasikan atau digunakan dalam gubahan seni visual kerana prinsip kontra ni dapat wujudkan fokus kepada pemerhati terhadap sesuatu karya seni visual. Kita boleh lihat dalam rajah berikut menunjukkan fungsi-fungsi kontra. Yang pertama, kontra ni boleh menimbulkan kesan penegasan dalam gubahan sesuatu karya. Seperti mana yang kita boleh lihat dalam karya Syed Ahmad Jamal. Ini kita boleh lihat terdapat konsep penegasan di situ. Selain daripada itu, kontra juga dapat mewujudkan perbezaan dan menarik perhatian seperti mana yang kita boleh lihat kontra pada gubahan yang terdapat dalam karya Abdul Latif Maulan ini.
Ya, selain daripada itu, ya, prinsip kontra ini juga digunakan untuk menarik perhatian, ya, agar mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan, seperti mana yang kita boleh lihat dalam simbol yang digunakan ini. Penggunaan kontra warna akan dapat menarik perhatian, ya, supaya mesej dilarang masuk itu dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Mari kita lihat pula bagaimanakah teknik penghasilan kontra. Ya, kesan kontra ni kita boleh wujudkan menggunakan ciri-ciri yang bercanggah atau ciri-ciri yang bertentangan pada sesuatu gubahan karya seni visual. Ya, kita boleh lihat pada rajah berikut yang menunjukkan teknik-teknik untuk menghasilkan kontra. Yang pertama ialah perbezaan saiz. Penggunaan saiz yang berbeza akan menghasilkan kesan kontra. Selain daripada itu, perbezaan jalinan juga akan menghasilkan kesan kontra yang bertentangan. Selain daripada perbezaan saiz dan jalinan, perbezaan sifat garisan juga dapat menghasilkan kesan kontra. Perbezaan rupa yang pelbagai dan berbeza juga menghasilkan kesan kontra. Seterusnya kita lihat apakah teknik lain yang boleh digunakan, iaitu teknik perbezaan bentuk. Bentuk yang berbeza akan menghasilkan kesan kontra juga. Perbezaan warna yang berbeza akan menghasilkan kesan kontra, dan juga perbezaan arah akan menghasilkan kesan kontra. Kita telah memahami definisi, ciri-ciri, fungsi dan juga teknik penghasilan kontra. Kita akan cuba untuk menghasilkan satu karya ekspresi seni yang menggunakan konsep kontra selepas ini. Jumpa lagi dalam kelas PSV yang akan datang.